أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالتفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Dan mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman alaihi salam. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya. Kerana mereka lah yang mengajar manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut, di negeri Babylon. Sedang mereka berdua tidak mengajar seorang pun malaikat setelah mereka menasihatkannya dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan untuk menguji imanmu. Sebab itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Dalam hari itu ada juga orang-orang yang mempelajari dari mereka berdua akan ilmu sihir yang boleh menceraikan di antara suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu kepada seseorang pun, melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka, yakni kaum Yahudi itu, telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka kalau mereka mengetahui. Dan kalau sebenarnya mereka tetap beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala. Sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik kalau mereka mengetahui. Ayat ini mendedahkan perangai jahat orang Yahudi, golongan ahli kitab, yang disebut dalam surah Al-Fatihah, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
tunjukkanlah kami jalan yang betul, wahai Tuhan. Jalan orang yang Engkau telah beri nikmat ke atas mereka, yaitu nabi-nabi yang dilantik oleh Allah, siddiqin, mereka yang beriman percaya pada Nabi dengan sungguh-sungguh, syuhada, mereka yang mati berjuang dengan Nabi, menyambung perjuangan Nabi, salihin, orang-orang yang saleh, yang baik. Ghairil maghdubi alaihim, bukannya yang dimurkai ke atas mereka, waladhdallin, dan bukannya orang-orang yang sesat. Al-maghdubi alaihim, yang dimurkai ke atas mereka, contohnya ialah orang-orang Yahudi yang tahu berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberitahu oleh nabi-nabi mereka, dan Allah mendedahkan melalui wahyu Al-Quran yang diwahyukan, mendedahkan perangai orang-orang Yahudi, menyembunyikan kitab. Di antara perangai mereka ialah beramal dengan ilmu salah, ilmu sihir. Mengatakan ilmu sihir ini adalah ilmu yang baik, ikhtiar. Sihir ini ialah ilmu melakukan sesuatu yang boleh melahirkan perkara luar biasa. Sama ada untuk menipu orang, tali jadi ular, air jadi darah, macam-macam, kayu dia jadi binatang. Ini ilmu sihir. Dengan diubah bahan-bahan di dalamnya atau menggunakan jin. Termasuk ilmu sihir itu juga ialah untuk menyakitkan orang, memisahkan antara suami dengan isteri, anak dengan ayah, kawan dengan kawan, kacau pekerjaan kawan-kawan dengan menggunakan jin, menggunakan ilmu sihir. Orang Yahudi cukup suka beramal dengan ilmu ini. Bahkan mereka menyihir Nabi SAW dalam keadaan Nabi tidak bermaya, tidak bernafsu, tak boleh bergaul dengan isterinya, macam tubuhnya ditikam, dicocok, diberkas. Yang sihir Nabi al-Labid disebut nama. Allah Ta'ala turunkan wahyu, surah Qul Huwallah, Al-Falaq dan An-Nas, dan didedahkan yang sihir itu Labid, orang Yahudi, yang sihir Nabi SAW. Nabi pun kena sihir. Ini orang kerja orang Yahudi. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulku Sulaiman, dan mereka mengikut apa yang syaitan-syaitan baca di zaman kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr, dan tidaklah Sulaiman itu kafir, tetapi syaitan-syaitan yang kafir mengajar manusia dengan ilmu sihir. Para ulama meriwayatkan cerita-cerita yang banyak. Di antaranya daripada Israiliyat, cerita orang-orang Yahudi dalam kitab-kitab mereka. Ada yang benar dan ada yang salah. Di antaranya diriwayatkan oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, sama ada sendiri daripada Nabi ataupun daripada ulama-ulama ahli kitab yang masuk Islam, seperti Ka'ab bin Ahbar, itu ulama ahli kitab yang masuk Islam. Wahab bin Munabbih, ini ulama ahli kitab yang masuk Islam. Mereka alim, ulama-ulama. Mereka cerita macam-macam, cerita di kalangan ulama ahli kitab, dan dimasukkan dalam kitab-kitab tafsir. Cerita, ada cerita yang betul, cerita tak betul. Di mana ilmu sihir ini dinyatakan oleh orang Yahudi, inilah ilmu Nabi Sulaiman alaihi salam. Dengan sebab itu Nabi Sulaiman dapat menguasai jin, menguasai syaitan, menguasai burung yang terbang di udara. Ini kehebatan Nabi Sulaiman. Boleh menguasai bahasa binatang, termasuk semut yang itu tak dengar suara pun, Nabi Sulaiman mendengar perbualan semut. Ini mukjizat, bukannya sihir. Ulama mengatakan bersama Sulaiman ada seorang yang saleh, menteri Asih bin Barkhaya, yang disebut dalam kisah bila Nabi Sulaiman nak serang negeri Sabak, di mana akhirnya Raja Sabak sanggup
menyuakalah nak datang ke Palestin menghadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya yang hadir, siapa kalangan kamu yang sanggup membawa singgasana, kursi singgasana Balqis? Siapa? Sila. Lalu jin, Ifritum min al-jin mengatakan, wahai Nabi Allah, saya sanggup bawa singgasana tu kalau Nabi Allah tinggal menjelih balik ada kursi itu di sini. Dia tunjuk hebat. Lalu Asih bin Barkhaya, manusia yang Tuhan beri pada dia ilmu Alkitab, ilmu Ismullahil Azam. Asih bin Barkhaya kata, wahai Nabi Allah, saya sanggup bawa singgasana tu, kejang celek ada selalu. Ini Allah Ta'ala menunjukkan kehebatan manusia mengatasi jin, mengatasi dari segi ilmunya. Ini Allah Ta'ala nak tunjuk, disebut kisah dalam Quran. Ini Asih bin Barkhaya ni, dia ingat apa yang Nabi Sulaiman sebut, dia catat, dia tulis. Yang ilmu diterima Nabi Sulaiman, dia catat, kemudian dia simpan bawah kursi Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman wafat, diriwayatkan bahawa puak-puak jin ni ambil syaitan yang kafir ni, ambil buku ni, tulis di celah-celah tu benda-benda yang mengaruh. Kemudian dia tanam balik. Lalu dia kata, Sulaiman ni hebat pasal apa? Ada ilmu. Dia gali kitab bawah kursi dia. Maka dia ambil bawah tu, tengok ilmu mengaruh. Oh, Sulaiman ni kafir rupanya. Ulama-ulama ahli kitab yang bebal sanggup orang yang jahil, bukan ulama. Yang jahil mengaku Nabi Sulaiman ni beramal ilmu saraf. Tersebar kalangan orang Yahudi. Lalu Allah Ta'ala menurunkan Quran, dibaca di hadapan mereka, mendedahkan penyelewengan orang Yahudi ahli kitab ini. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain mengatakan Nabi Sulaiman dia ada khatam. Khatam ni ialah cap mohon dia yang letak pada cicing dia, cap mohon. Bila dia masuk dalam bilik, dalam bilik air, dia tinggal kepada gundik dia, jara dah ataupun isteri dia, pegang cicing nak masuk bilik air, khatam dia. Diriwayatkan bila dia masuk bilik air, syaitan main ngumpul Nabi Sulaiman. Allah Ta'ala nak uji Nabi Sulaiman, main ngumpul Nabi Sulaiman. Dia ingat ke Nabi Sulaiman beri. Lalu iblis ni rampas kuasa. Rampas kuasa Allah Ta'ala nak uji Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia rampas kuasanya, Sulaiman balik minta bukanmu ni. Sulaiman dah ambil dah jatuh. Ayat Sulaiman sekejap diuji oleh Allah Ta'ala. Dalam masa itulah maka iblis yang merampas kuasa ni meletakkan benda yang mengaruh, letak bawah kursi Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman ambil balik. Bila Nabi Sulaiman mati, iblis kata, gadi tengok benda ada bawah kursi itu. Ini satu riwayat. Satu riwayat yang lain mengatakan di mana masa itu Allah Ta'ala membuka pintu-pintu langit, menyebabkan jin-jin yang kafir boleh mencuri rahsia langit, mencuri qadar takdir yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat, dapat dicuri oleh syaitan-syaitan ini. Mereka mencuri dan mereka beritahu kepada ahli-ahli nujum, beritahu kepada ahli nujum, ahli-ahli sihir. Dengan sebab itu beberapa ramalan tu betul. Betul. Bila betul orang percaya ke ahli nujum, tak percaya pada Allah Ta'ala. Di sinilah maka ahli nujum Fir'aun meramalkan Zahir seorang putera kalangan Bani Israel yang akan menjatuhkan Fir'aun. Lalu Fir'aun mengarahkan bunuh anak lelaki Bani Israel. Ini ialah rahsia yang dicuri oleh jin-jin. Di antara rahsia ni dimasukkan dalam buku ni, dalam kitab Nabi Sulaiman, dikatakan inilah Nabi Sulaiman ada ilmu salah. Ilmu tak betul. Itu banyak kisah-kisah yang berkait dengan ilmu sihir ini. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatin. Sebenarnya orang-orang Yahudi itu mengikut apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan ala mulki Sulaiman, di masa pemerintahan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr.
Nabi Sulaiman tidak kafir, syaitan yang kafir yang mengajar manusia ilmu sihir. Mengajar manusia ilmu sihir, ilmu yang mengarut. Allah Ta'ala mendedakan ilmu sihir ini ilmu yang diharamkan, ilmu yang mengarut, ilmu yang dibawa oleh syaitan. Allah Ta'ala nak cuba dan nak uji manusia. Itu ceritanya. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan, ini khilaf. Ma adakah ma nafiyah dengan makna nafi, ataupun ma dengan makna apa? Khilaf ulama. Ada ulama mengatakan ma nafi, wa ma unzila 'alal malakain, dan tidaklah diturunkan ilmu sihir itu kepada dua malaikat, Harut wa Marut, di Babil, negeri Babil, Babylon. Harut wa Marut, malaikat Harut dan Marut. Berdasarkan kepada pendapat mengatakan ma ni nafi, bukan isim mausul, ialah Harut wa Marut ialah Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail dalam bahasa mereka disebut Harut wa Marut. Ini pendapat setengah ulama mengatakan, di mana tidak kafir Sulaiman dan tidaklah diturunkan kepada dua malaikat dengan makna begitu. Dua malaikat Harut dan Marut, kerana malaikat maksum, malaikat tidak mengerjakan dosa, tak mengerjakan maksiat. Ini pandangan ulama. Ada ulama mengatakan Harut dan Marut ini memang malaikat lah, manusia, manusia yang soleh. Jadi wa ma unzila 'alal malakaini bibail, dua malaikat, wa Harut wa Marut, tak ada kena dengan dua malaikat ini, tak ada kena dengan dua malaikat ini. Iaitulah Harut dan Marut ini ialah manusia yang soleh, yang baik, yang orang tengok dia berjuruh baik, ahli, orang yang soleh, orang yang baik, rupanya mengajar ilmu sihir, bawa ilmu sihir, jahat, menipu orang. Orang tengok dia tok lebah, tok lebah. Memanglah ilmu sihir ini ilmu yang dibantu oleh syaitan. Kadang-kadang menggunakan ayat Quran, menggunakan benda-benda yang salah, syaitan tolong. Ambil ayat Quran, tulis balik. Orang tua-tua kata baca Quran Allah balik, itu haram, tak boleh. Jadilah ilmunya, ilmu tak pakar. Salah, silap-silap jadi kafir, tak boleh main ayat Quran, jangan baca balik-balik, itu tak boleh. Memang ada orang tua-tua ilmu ini, ilmu orang Yahudi semua ni, ilmu orang Yahudi. Di antaranya ambil ayat Quran, tulis dengan darah haid dan nifas yang najis, kafir, jadi kafir, tidak boleh. Tak kafir. Ini kena sedar. Orang tengok dia ni tok lebah, banyak berlaku benda-benda yang pelik kepada dia. Ada manusia yang soleh, nama dia Harut dan Marut. Ada ulama mengatakan dibaca dengan wa ma unzila 'alal malikaini, bukan malakaini. Ini bacaan setengah ulama. Setengah ulama tabi'in ada baca begitu, wa ma unzila 'alal malikaini, apa yang di atas dua raja, bukan dua malaikat, dua raja, Harut dan Marut, manusia yang menyesatkan orang. Ada ulama mengatakan Harut Marut ini ialah malaikat, nama dia malaikat. Bila Allah Ta'ala nak jadikan Adam alaihi salam, malaikat tanya nak jadikan orang yang buat jahat di atas muka bumi. Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Manusialah yang boleh hidup atas muka bumi, bukan saja buat ibadat, termasuklah berpolitik, ekonomi, beramalan, buat macam-macam kerja. Ini kerja manusia, dinamakan khalifah. Malaikat tak boleh. Malaikat bukan makhluk yang berjasad, makhluk yang tidak berpolitik macam manusia. Itu bukan tugas kamu. Tugas kamu tak boleh. Dalam alam dunia ni banyak cabaran-cabaran dia. Allah Ta'ala nak buktikan kepada malaikat bagaimana kalau menjadi manusia. Lalu ditugaskan malaikat Harut dan Marut turun ke bumi, dijadikan dia manusia, ada nafsu, turun tengok orang puan lawa, berzina dengan orang perempuan, berzina. Ni dia, mudah tahan nafsu. Lalu dua malaikat ni memilih hukum di atas dunia. Dihukum di atas dunia, tak dihukum di akhirat. Pendapat ni dhaif, pendapat ni lemah. Ada pendapat yang mengatakan begitu.
malaikat yang Tuhan nak uji. Ini khilaf ulama dan menafsirkan Allah. Ini bukan kerja kita nak tahu dia malaikat manusia itu. Tugas kitanya kena tahu orang Yahudi ni jahat. Itu sajalah. Orang Yahudi ni jahat. Haruk maruk ni malaikat ke manusia ke apa ke, itu perbincangan ilmu kalangan ulama. Yang pentingnya ilmu sihir ni haram. Tak boleh menyebabkan jadi dosa. Disebut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah kedua manusia yang mengajar ilmu sihir itu ataupun malaikat yang diubah jadi manusia itu, wallahu alam, yang mengajar ilmu sihir itu, malaikat dia kata dulu ini ujian saja, fala takfur, jangan kamu jadi kafir, ujian saja. Tetapi ada orang dia berasa nak lebih, dia ambil juga ilmu ni, dia pakar nak tunjuk pelik pada orang, maka dia melakukan perkara yang kafir. Di antara zaman dulu, tak perlu sebut nama lah, saya perekat saya nyedang, hak tua pada saya nyedang zaman dulu. Ada seorang ahli sihir, dia ambil topi, dia rembah jadi pelanduk, budak-budak kerja, pakat kerja mereka, kerja pelanduk. Dia ambil wahnya, dia japi-japi jadi beruk, menyejuak beruk mana boleh ada. Balik rumah, lepas tu jadi wahnya balik. Macam-macam. Seluk pakai bagi piti. Daun kayu je pada tu. Ini sihir. Dia antara kata-kata dia tua sehari pada Tuhan. Masya Allah. Dia dengan ayah dia mana tua? Ni ada bodoh zaman tu, bodoh jahil. Ini masalahnya. Semayang tak tinggal, tapi jahil. Ini. Dan pernah berlaku zaman dulu, ada dikatakan seorang yang dianggap alim. Alim dia ni, kalau ada apa-apa orang pergi jumpa dia lah, minta tolong mayah hajat dengan dia, jadi minta tolong ni jadi, orang sakit ni jadi sangat banyak benda-benda pelik. Anak dia tak mengaji jauh, anak dia ngaji sungguh, ngaji sungguh. Lepas tu dia ada bilik dia buat ibadat, berkhulwat, ada bilik tempat dia khulwat buat ibadat. Kononnya zuhud lah buat ibadat dalam bilik ini. Kemudian anak kucing ni kena suruh ke anak dia dia boleh terima anak kucing ni. Bila anak dia balik ngaji jauh, jadi moknya suruh lah anak kucing ke anak ni. Ni bilik ayah ni, ayah samu lah jaga bilik ni. Dia pun masuk dalam bilik, tengok ada tali getang, kemudian ada lubang. Tadi tu ada lubang ke tanah tu, ada tali, dia pun jamuh tadi. Jamuh tubik dari iblis. Tanya nak apa? Nak minta apa? Syaitan dia tanya, nak minta apa? Dia kata, siapa dia mu? Akulah sahabat pada ayahmu. Ayah, apa ayah? Kalau nak bersahabat dengan aku, ambil Quran lama-lama tu, ubuh dalam lubang ni, berok kecil dalam tu, capur sekali. Ini dia. Ini iblis tolong benda-benda yang macam ni. Maka berlakulah benda pelik. Allah Ta'ala nak uji manusia dengan iblis tu sekali masuk neraka. Dengan jin yang tolong masuk neraka juga. Dua-dua masuk neraka. Ini jadi begitu. Kemudian ada orang kata ilmu sihir ini berasal daripada orang Yahudi. Tak betul. Yang dulu lagi. Kerana zaman Nabi Musa sudah ada ilmu sihir. Fir'aun sudah menjadi ilmu sihir, ilmu yang dia iktiraf dia kerajaan iktiraf. Barang siapa yang belajar ilmu sihir jadi orang besar. Zaman Fir'aun. Sekarang ni zaman sains teknologi. Orang pandai ilmu sains, pandai ilmu tu ilmu ni, jadi pemimpin. Zaman tu orang pandai ilmu sihir jadi pemimpin, jadi orang-orang besar Fir'aun. Dan Allah Ta'ala utuhkan Nabi Musa untuk lawan sihir Fir'aun, ahli sihir dia. Allah Ta'ala utuskan begitu. Kita kena sedar. Jadi negeri Arab ni ada berlaku, Nabi-Nabi pun ada, hak kafir, bapak kafir, bapak sihir pun ada berlaku negeri Arab.
Oleh kerana itu, kita jangan kita tengok semua mari dia ada arak ni baik belaka, bagus belaka. Ada orang tu kena ikutlah, dia ni ustaz, ngaji mana? Ngaji Mesir, ngaji mana? Ngaji Jordan, ngaji mana? Ngaji Mekah, ngaji mana? Dia belajar apa dah? Mengaji tu lagu mana? Luluh tak? Faham ke tak apa yang dia mengaji? Tak tahu. Tahu dia ni daripada Mesir, daripada apa? Tak tahu dia mengaji dengan Abu Jahal ke dengan Fir'aun, kita tak tahu. Lama duduk Mesir, lama. Tanya dia mana lama nguta. Tanya dia mana lama nguta. Uta lama lagi. Uta beranak dia Mesir, besar dia Mesir, mapuh dia Mesir, dia Mesir. Dia Mekah uta ni. Tapi tak ada ilmu sirah pun, sembelih makan daging dia. Ini kita kena faham, kena nilai ilmu dia tu lagu mana. Jangan pakar begitu saja. Yang ada ilmu pula jual ilmu dengan harga yang murah. Allah Ta'ala lakukan pada orang Yahudi belakangnya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah yang lain, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal maghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlala ila al-ard wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruhu yalhath, hingga akhir ayat dalam surah suratul A'raf ayat ni. Kisah Bal'am bin Ba'ura, seorang ahli kitab yang dia anggap alim. Apa ismullahil azam, doa dia makbul. Dia ahli kitab, doa dia makbul. Dan penduduk Jabarin tinggal Palestin tahu, orang kafir tahu doa dia makbul. Bila Nabi Musa nak masuk ke negeri Mesir, ini termasuk dalam kisah kitab-kitab tafsir. Lalu puak-puak ni berjumpa dengan Bal'am bin Ba'ura yang alim, yang warak, yang doa dia makbul. Lalu Bal'am kata tak boleh, Musa ni Rasul. Musa ni Rasul, tak boleh, aku tak boleh lawan dia ni Rasul. Dia tahu Musa ni Rasul, dia ni bukan Rasul, dia ni tok wali je, tok lebar je. Ada ilmu sikit, tahu kitab, baca kitab, tak boleh lawan Rasul, tak boleh. Akhirnya pergi pujuk jadi apa, pujuk bini tak ada apa, weh pitih ke bini. Weh pitih ada dah, zaman dulu ada dah weh pitih ni, rupanya ada dah zaman tu. Weh pitih, weh kesenangan, weh apa, weh kena weh pitih. Weh pitih akhirnya pujuk bini pun mari wak lembek tekau ngaju lalu Bal'am pun doa Allah Ta'ala sapa pada Nabi Musa. Bal'am ni menentang dia dan bayang mati dalam keadaan kafir, mati kafir. Allah Ta'ala sebut dalam ni, baca pada mereka cerita orang yang kami berikan kepada ayat-ayat kami lalu meninggalkan ayat kami. Dia tergoda, terpengaruh, orang jadikan dia sebagai letak di hadapan, di mana hak yang nak tipu ni letak depan. Mun orang pandang mu duduk depan lah, mu duduk belakang, tapi duduk arah, duduk buat benda ni. Tuhan kata kalau dia nak kekal atas muka bumi, Tuhan boleh buat, tapi bumi ni bukan tempat kekal dah ada akhirat. Tapi dia nak kekal di atas muka bumi, Tuhan kata orang ni berasa dia tak mati, bandingannya sama seperti anjing. Tuhan kata kama sadil kalb in tahmil alaihi yalhath atau tatruhu yalhath. Kalau membawa benda jelek lidah, teliur sama. Dia bawa benda pun jelek lidah, teliur sama. Tuhan kata ini jenis ulama-ulama yang teliur sama, tengok benda teliur sehingga lupa pada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah kita disuruh tiap-tiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul, tunjuk jalan yang betul. Tiap-tiap rakaat minta. Nabi pun doa ni juga, orang alim pun doa ni juga, orang jahil doa ni juga. Semua orang kalau sembahyang mesti ihdinas siratal mustaqim, kerana ujiannya sangat dahsyat. Allah Ta'ala tunjuk kalangan al-maghdubi alaihim, yang dimerkai ke atas mereka. Di antaranya ialah berbangga dengan ilmu yang ada, ilmu syahid. Tuhan kata wa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi.
dan mereka belajar daripada Harut dan Marut, ilmu sihir ni, yang memisahkan dia antara suami dan isteri. Pisah suami dengan isteri macam-macam cara. Suami nampak bini dia wuduh, bini dia nampak isteri dia wuduh, tak ada nafsu, tak ada nafsu. Hak lelaki tak ada nafsu, hak puang tak ada nafsu, dibuat macam ni, menimbulkan permusuhan, rasa benci, bukan saja antara suami dan isteri, antara anak dengan ayah, adik-beradik dengan adik-beradik, dia boleh buat dengan ilmu sihir ni. Jadi nampak macam-macam perkara. Al-Qurtubi menyebut dalam tafsirnya, dan Qurtubi ada kata, di antaranya kata Qurtubi, nak berubat mereka yang kena sihir macam ni, dia kata ambil 7 helai daun bidara. Ni nak kaya ilmu bama sikit ni. Boleh tahu juga. 7 helai daun bidara, 7 helai daun bidara aman di mayat tu. Ambil 7 helai, tumbuk. Luk-mak setelah tumbuk, capur dalam air. Baca ayat-ayat Quran. Antara ayat ni boleh baca juga. Ayat ni baca ni boleh baca juga. Termasuklah ayat kursi, termasuklah ayat-ayat berkait dengan sihir. Qul huwallah, al-falaq, an-nas, boleh baca. Baca ayat ni, baca. Setengah ulama mengatakan baca biar mulut kita dekat dengan air, biar angin tu kena air tu. Lepas tu minum air tu 3 teguk, lepas tu mandi. Mandi orang yang kena sihir. Ada ulama mengatakan begitu. Itu caranya. Boleh cubalah ramai jadi tok mama. Ini disebut dalam kitab tafsir. Ulama kita banyak pengalaman dalam masalah ini. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idznillah. Dan mereka tidak boleh memberi mudarat terhadap seseorang melainkan dengan izin Allah. Allah Taala izin, tak mudarat. Tak izin, Allah Taala izin beri mudarat. Yang dapat mudarat tu dia sabar dapat pahala, mati dapat pahala. Yang sihir itu boleh dosa, boleh padah dunia dan akhirat. Yang sihir, yang upah dia itu kena berlaku. Apakah hukum mereka yang beramal ilmu sihir? Khilaf kalangan ulama. Ada ulama mengatakan kafir. Imam Ahmad dan yang sependapat dengannya, mereka yang belajar ilmu sihir terus jadi kafir. Berdasar pada ayat yang kita baca ni, yu'allimuha wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir. Mana orang belajar ilmu sihir ni jadi kafir berdasarkan pada ayat ini. Setengah ulama mengatakan dosa besar, kecuali dia mengatakan ilmu sihir itu dah apa menjadi kafir. Dosa besar pun tak boleh juga. Dia kena bertaubat. Dosa besar, dosa yang sangat besar, bukan besar, yang sangat besar dosanya, sangat besar. Dan dia kena bertaubat semula, rajam. Tapi ada ulama terus kata jadi kafir. Apa hukuman terhadap mereka yang mengamalkan sihir ni? Ulama yang mengatakan dia kafir dihukum dengan sebab dia murtad. Dia murtad, dia datang hukuman. Suruh dia bertaubat, rajam. Kalau dia degil juga, kena hukum bunuh. Dia menyihirkan orang, kena hukum qisas. Dalam hukum jenayah Islam ada hukum qisas. Dalam undang-undang manusia tak ada. Undang-undang sivil ni tak ada hasil kan dia tak nampak mata. Dia hak nampak mata aja. Dalam Islam ada. Oleh sabit dengan saksi dengan pengakuan dia. Wa ta'allamuna minhuma ma yadurruhum wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar apa yang mendatangkan mudarat pada mereka dan tidak memberi manfaat pada mereka. Walaqad alimtum ma lahu fil amri khalaq. Dan mereka tahu apa mereka belajar ni tak ada faedah sikit pun dah hari akhirat. Tak ada faedah dah hari akhirat sikit habuk pun. Orang Yahudi patutnya tahu ni. Walabi sama syarau bihi anfusahum. Alangkah buruk apa yang mereka beli terhadap diri mereka sendiri dengan ilmu salah, ilmu yang tak betul ni. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair lau kanu ya'lamun. Kalau sekiranya mereka beriman, mereka percaya pada Allah, percaya pada hari akhirat, percaya pada dosa dan pahala. Buat jahat, ilmu salah ni berdosa.
kalau mereka beriman percaya, wattaqau, mereka bertakwa, lamathubatun min indillah khair, pahala daripada Allah lebih baik daripada segala-galanya. Bolehlah upah ilmu sihir itu sementara saja, buat fitih, buat apa dengan ilmu sihir itu sementara saja, tidak mendatangkan mereka. Pahala insya-Allah lebih baik lau kanu ya'lamun, kalau mereka tahu dan mengerti. Wallahu a'lam.